Oh, itu tak cerita lagi. Karipap oksigen. Saya dah kena beli 100 biji untuk bagi ke orang. 50 daripadanya tak kurang, semuanya oksigen. Sebenarnya kalau kena bagi tu kepada orang yang kena COVID, dia punya oksigen jatuh, makan itu terus naik mencanak 101. Aduh, macam mana tuan-tuan ambil duit orang? Wallahu a'lam. Tu sebab dia tak bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menunaikan solat Isyak berjemaah, dan seterusnya kita dapat menunaikan solat tarawih juga berjemaah, dan di samping itu kita juga dapat melakukan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebab Allah sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Seperti mana yang kata pengerusi tadi, saya tidak ingin untuk mengambil masa yang panjang kerana ia merupakan tazkirah. Cuma apa yang kita perlu tahu, antara amalan dan perkara yang disukai oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan, Nabi akan mengingatkan para sahabatnya. Fi duburi kulli salatin, setiap lepas sembahyang Nabi akan ingatkan sahabatnya. Sebab apa? Sebab kita nak dapat yang terbaik di bulan Ramadan. Manusia ini pelupa. Saya pelupa, tuan-tuan puan-puan pelupa, semua orang pelupa. Maka bila kita ingat mengingati, maka akan teringat, oh rupanya aku tersilap, oh rupanya aku tak buat, khususnya di bulan Ramadan. Jadi, apa yang saya nak kongsi pada tuan-tuan untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik pada malam yang mulia ini dan juga pada bulan Ramadan yang mulia ini, iaitu kita mengimbas firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Wahai manusia, aku jadikan kamu ini daripada nutfah, darah, segumpal darah, yang asalnya daripada mana? Yang asalnya daripada air mani. Allah sebut ni untuk apa? Sebab Allah sebut lepas tu, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Daripada air mani tadi, kemudian jadi darah, kemudian jadi baby, lepas tu lahirnya kita daripada tak ada apa-apa, sehingga kita boleh melihat dan mendengar. Sami'an basira. Tapi Allah sebut kat situ, fanabtali, aku uji kamu dengan ciptaan tersebut. Kita ni tuan-tuan, apa yang Allah nak bagi tahu dekat sini? Ramadan ni Allah bagi depan mata untuk kita melihat dan mendengar kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tetapi malangnya kita kadang-kadang terlupa. Ada orang dia terlupa, yang kedua dia rasa dia itulah yang terbaik. Dia sombong dengan ciptaan yang Allah dah bagi. Jadi kenapa kita nak sombong? Maka benarlah apabila Allah kata, kalau kamu rasa kamu hebat atas muka bumi ini, lihat kepada asal usul kamu. Min nutfatin amshaj. Allah sebut daripada segumpal darah, daripada benda yang tidak ada apa-apa, sampailah kamu boleh melihat dan mendengar. So, apa yang kamu ada? Tak ada. Duit akan kamu tinggal. Tak percaya? Tonton tengok selepas kita mati. Ataupun tuan-tuan tengok bagaimana orang yang dah meninggal dunia. Peguam-peguam semua duk tengah mengirakan harta-harta pusaka kita. Yang kita tinggal 1 juta, 2 juta, 3 juta, 500 ribu, 200 ribu. Semua tu akan pergi kepada anak isteri kita. Dan anak isteri belum tentu lagi akan ambil duit itu untuk infak fisabilillah untuk kita. Itu sebabnya kita infakkan duit kita, harta kita sebelum kita meninggal dunia.
Apa sebab manusia itu kadang-kadang dia alpa, khususnya di pada bulan Ramadan, tuan-tuan? Kadang-kadang dia alpa. Bulan Ramadan ni patutnya dia gunakan sebaik-baik mungkin untuk jadi orang yang bertakwa. Yang Allah kata la'allakum tattaqun. Puasa menyebabkan kamu bertakwa. Tapi Allah tak kata kamu jadi takwa dengan Ramadan. Tak. La'allakum. Allah kata la'alla. Berkemungkinan kamu jadi takwa. Dan kemungkinan tak jadi takwa. Sebab apa? Ada orang pada bulan Ramadan, dia jadi rajin sungguh semayang. Alhamdulillah. Ni macam ni tuan-tuan. Lepas semayang isyak, selalunya tuan-tuan, jarang kita akan jumpa orang dah dekat masjid. Betul tak? Imam habis dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, 1/3 orang dah hilang. Hilang dah. 1/3. Imam baca doa, 1/3 lagi hilang. Balik. Bila semayang dia 2 rakaat, sunat ba'diyah, 1/3 lagi hilang. Imam pusing belakang, dah tak ada orang dah. Tapi bulan Ramadan, tak. Habis saja kita boleh teruskan dengan solat tarawih. Kita boleh ingat memperingati antara satu sama lain. Sebab itu adalah ciptaan Allah yang Allah suruh kita bermuhasabah. Apa sebab kadang-kadang kita alpa? Dan kadang-kadang tidak jadi orang yang bertakwa pada bulan Ramadan. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita tidak mengenali akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada orang dia tidak rasa Ramadan ini Ramadan terakhir. Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz, saya pergi ceramah dekat Seremban, saya pergi masjid yang dia ceramah sebelum dia meninggal dunia. Esok dia meninggal dunia. Tajuk dia Ramadan terakhir. Muju malam ni bukan Ramadan terakhir. Bukan nasib baiklah kan. Risau juga. Esok Allah ambil umur. Tuan-tuan, maknanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu sebab kata para ulama, bila kau bangun pagi, setiap kali kau bangun pagi untuk bangun sahur, kata para ulama, alaikum bisyukur. Bersyukurlah. Kau sedar-sedar, alhamdulillah, aku dapat bangun. Aku dapat menunaikan tanggungjawab aku di bulan Ramadan. Ni belakang rumah saya tuan-tuan. Belakang rumah saya, anak seorang profesor, suami isteri profesor. Anak dia baru SPM, ambil SPM. Tuan-tuan, tidur, bangun pagi, kejut dah tak bangun dah. Muda lagi budak. Doktor pun tak tahu apa sebab dia meninggal dunia. Selalunya kalau macam tu heart attack lah. Heart attack ataupun adalah something yang kita pun tak tahu. Bangun pagi, mak ayah kejut dah tak boleh bangun dah. Tak bangun dah. Maksudnya yang muda pun Allah ambil. Dia tak kira. Tua lagi Allah ambil. Maknanya semua orang akan bertemu dengan waktu yang sangat getir itu. Oleh kerana itu tuan-tuan, cuba lihat kepada kebesaran Allah. Tu Allah kata, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan kamu, tengok kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu nak tengok kebesaran Allah, Allah pernah besarkan Islam satu ketika dulu, pergilah negara-negara yang Allah Subhanahu wa taala pernah buka untuk orang Islam. Antaranya Cordova. Tuan-tuan tengok, hancur negara tersebut. Itu sebab Ramadan dia mengajar kita untuk bersatu padu, bukannya bergaduh. Kalau bulan Ramadan kita bergaduh, kita berbalah, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat macam mana yang berlaku di Cordova. Pergi dekat Amrah, tengok bangunan yang tinggi, yang cantik, yang agam, tiangnya hanya tulis la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan tengok, tiang tulis la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tetapi bangunan itu adalah gereja. Salah siapa? Salah kita orang Islam. Itu sebabnya berjalan dan tengoklah kebesaran Allah. Bila kau tak ikut apa yang Allah suruh, maka Allah kata fazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Allah suruh tengok, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya lihatlah kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada orang dia tak tengok kepada kebesaran Allah. Itu sebab dia akan jadi orang yang tak bertakwa pada bulan Ramadan. Patutnya tuan-tuan, bulan Ramadan ni dia jadi bertakwa sebab apa? Dia jadi banyak nak menderma. Derma ni kadang-kadang macam-macam cara. Bulan Ramadan macam peniaga-peniaga pun. Peniaga-peniaga pun ada yang kita risaunya, ada yang tak bertakwa, jual barang yang tak laku.
tak elok. Itu sebabnya tuan-tuan kena beringat, Ramadan ni macam-macam orang. Ada orang dia untung dia barakah. Ada orang dia untung tetapi tidak barakah. Jual sup yang semalam tak habis, dia sambung balik hari ni. Ada orang dia makan sampai cirit-birit. Dekat rumah saya, makan cirit-birit. Cirit-birit sebab makan sup. Sup yang dijual mungkin dah lama atau kotor cara pembuatannya. Itu sebabnya bila kita buat macam tu, kita tak bertakwa. Bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan. Beli roti John. Nampak John besar. Rupanya daging tak ada. Daging kecil-kecil. Apa cerita ni, bah? Tengok. Tak bertakwa. Bulan Ramadan. Jual apa nama, kuih tiaw apa yang orang Penang macam tu? Char kuih tiaw. Bang, dia sekarang kita musim Ramadan, tuan-tuan tak payah tunggu dia buat, memang takkan sempat dia buat. Dia buat siap-siap banyak-banyak, dia bungkus dah siap-siap. Balik-balik cari udang tak jumpa. Jumpa misai saja. Bang, haram bang. Kau jual sup char kuih tiaw udang. Tak bolehlah macam tu. Tak bertakwa. Orang yang beli, dia akan rasa sedih. Maka tanggunglah depan Allah Azza wa Jalla. Oh, itu tak cerita lagi. Karipap oksigen. Saya dah kena beli 100 biji untuk bagi ke orang. 50 daripadanya tak kurang. Semuanya oksigen. Sebenarnya kalau kena bagi tu kepada orang yang kena COVID, dia punya oksigen jatuh, makan itu terus naik mencanak 101. Aduh, macam mana tuan-tuan ambil duit orang? Wallahu a'lam. Tu sebab dia tak bersyukur. Dia tak bersyukur dengan kebesaran Allah. Bila kau bagi, Allah bagi balik. Saya nak cerita satu tempat. Saya pergi ke Kelantan. Pergi Kelantan, kalau tuan-tuan pergi dekat dengan airport tu, dia ada satu nasi ulam. Saya tak ingat nasi tu. Sebab saya pergi tu, orang bawa pergi makan. Dia untung jadi ustaz ni. Orang selalu pergi bawa makan, kedai makan. Bukan apa, dia suruh doa kat kedai tu biar murah rezeki. Jadi tu nak makan murah, nak jadi orang kata apa, banyak makan, jadilah ustaz. Oh tu ustaz-ustaz perut ke depan semua. Kencing manis, darah tinggi. Nak buat macam mana tuan? Tu kalau more ni pun dahsyat. Tak boleh makan pun dia akan minta suruh kita makan. Semalam saya kat Shah Alam. Saya dah tak boleh makan, saya malam dah tak boleh makan. Kalau makan saya nak tidur malam, saya rasa ada asid. Oh dia paksa. Ustaz makan, ustaz. Kami dah masak ustaz. Itulah kali makan juga sikit. Saya minum air kosong. Mari makcik, ustaz saya buat teh tarik ustaz. Makan, minumlah sikit teh tarik. Terasa hati saya. Kalau kena 30 masjid macam ni tuan-tuan, wabillahi taufik aku di akhir tahun. Aduh, letih betul tuan-tuan. Tapi tak apalah, itulah dia panggil rezeki. Kena layan, ambil sikit pun tak apa, yang penting ambil hati orang. Tuan-tuan, saya pergi kat tu, saya ingat. Tapi saya pergi pukul 2. Diorang dah bookingkan meja. Lauk semua dah habis lah. Lauk. Dia masakan orang Kelantan lah. Apa benda budu apa semua. Yang ada sayur-sayur semua free. Free sayur-sayur. Budu apa semua ni free. Kelantan kalau tak sebut budu mustahil. Mesti kena ada budu. Tak ada budu kita tak laku lah. Budu free apa semua free. Yang kena bayar lauk-lauk. Lauk habis. Yang ada untuk kami kita orang ni. Saya pun pergi-pergi. Saya kata, habis dah kata. Macam mana boleh habis cepat sangat? Dia kata, ustaz, sini ustaz, pukul 11 tu ramah dah begini. Parking sampai keluar. Masya Allah. Saya suka tanya, apa tips? Apa tip? Dia kata, ustaz, masa mula-mula buka ni, kita panggil Tok Guru. Tok Guru masa tu menteri besar dekat-dekat nak akhir dah. Tok Guru mari, Tok Guru cakap lah. Dia boleh mari, dia makan. Dia orang minta nasihat Tok Guru. Berilah nasihat kami ni. Kami nak bisnes ni, apa benda yang kami kena buat? Dia kata pesan ulama, dia kata bila kau ambil lauk, kita kan kari kawah kan, kuat lauk, gulai kawah. Bila mau ambil, kau orang tu kata, mau ambil, masuk tu, mau jangan kuih balik. Kuih balik ni masuk ambil balik. Kan orang kan dia ada sukat kan. Okey, untuk tu daging banyak mana. Jangan kira 1, 2, 3, 4 tu masuk. Jangan. Ambil masuk terus. Bila kalau banyak, anggaplah itu rezeki orang yang bagi. Orang yang bagi. Mau jangan kira, anggap itu rezeki orang.
Jangan ambil balik. Sebab itu Allah dah qad katabahu Allahu lahu. Allah dah tulis untuk dia. Allah murahkan rezeki. Dia buat macam tu tuan. Tak ada benda tu. Dia freekan semua benda-benda depan tu. Laut dia ambil lebih. Jadi orang ingat dia. Kedai tu laut lebih. Pok mak mana? Pok mak laut lebih. Habis lah. Sampai mati orang akan ingat. Dan dia akan jadi orang yang murah rezeki. Itu sebabnya bila dia tahu pemberian Allah itu jelas, maka dia tidak akan takut untuk memberi. Itu yang pertama. Dia tak tahu akan kebesaran Allah. Nombor dua, dia tidak tahu dan tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki pada hari ini. Ini pun satu hal. Ini pun satu hal. Kenapa yang manusia itu jadi alpa, jadi tak bertakwa? Kerana dia tidak tahu bahawa apa yang dia miliki hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tak ada milik kita. Apa yang milik kita, cuba cakap lagi. Tak ada. Apa yang milik kita? Kita dapat duit. Adakah duit tu kita punya? Tak. Tak kita punya. Ambil duit kat bank 500, masuk dalam poket. Oh, ni nak makan buka puasa ni, nak buka puasa. Bawa kereta, tengah-tengah bawa kereta, buka handphone, langgar punggung kereta orang. 500 tu bukan kamu punya lagi dah. Milik Pomen. Pomen punya. Maknanya bukan kau punya. Tengok, Allah tu maha kaya. Tuan-tuan, ada sekali tu kita boleh ambil apa? Saya beli pizza. Beli pizza nak makan dekat pejabat sebab saya tak malas nak keluar, saya order pizza. Pizza ambil satu je, besar tu. Yang kata yang kecil kan untuk seorang makan. Bila sampai pizza tu, saya tengok ada budak 2 orang tengah nunggu. Ada budak 2 orang tengah tunggu, budak student universiti. Nak jumpa penyelia dia. Bila saya bawa pizza tu, tengok dia tu, apa nama waktu zuhur dah, waktu makan tu, waktu lunch hour. Kata nak jumpa siapa? Nak jumpa pensyarah tu. Padahal pensyarah tu bilik dia jauh. Dia duduk kat depan bilik saya. Saya pegang makanan. Tuan-tuan rasa saya sebagai guru, sebagai pensyarah, tergamak ke aku tak tawar makan? Of course kan? Kata-kata, "Dik, ni ada pizza, nak?" Saya kata, "Nak." Dia pula tak ada segan situ, kata, "Tak apa, terima kasih banyak-banyak." Tak ada. Boleh juga. Bila boleh juga, aku terfikir dalam tu satu orang makannya, dia ada 4 slice. Saya kata, tak apalah, ambil dah. Bagi gitu. Bagi-bagi buka, tuan-tuan. 2 orang, seorang, 2 slice. Jadi aku dapat kotak je lah. Tapi Allah tu maha kaya. Tuan-tuan, nak bagi tahu kat saya bahawa pizza yang di tangan kamu pun bukan kamu punya. Bagaimana yang lain? Maka kita hari ni tuan-tuan bersyukur dengan apa yang tuan-tuan perempuan ada. Dulu mula saya datang, ni tak ada ni benda lah ni. Ni apa, aircon? Tak ada tuan-tuan dulu. Panas semua. Buka semua. Sekarang dah sejuk. Bersyukurlah. Maka datanglah. Datang hidupkan rumah Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama hidupkan, bukan apa. Bila kita hidupkan, untuk generasi kita akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir, kita jadi tak bertakwa pada bulan Ramadan kerana kita menganggap bahawa amalan itu tidak penting. Cuba kalau kita fikir bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan amalan di bulan Ramadan, bahkan Nabi tingkatkan lagi. Kana Rasulullah SAW asyaddun nasi sakha. Nabi paling banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Bertambah sedekah Nabi. Satu. Nombor 2, Nabi SAW asyaddun nasi talabud doa. Nabi suka minta doa. Jumpa orang ni, Nabi minta doa. Padahal Nabi tu Rasul. Kenapa Nabi SAW nak minta orang lain doakan dia? Tak payah patutnya. Tak, Nabi jumpa orang ni, "Dik, doakan saya." Abu Bakar, doakan saya. Umar, doakan aku. Nabi doakan Abu Bakar, Abu Bakar doakan Nabi. Tengok, tuan-tuan, saling doa-mendoa antara satu sama lain. Sama lah juga macam kita jadikan amalan. Contoh, jumpa kawan kita. "Bang, apa khabar bang? Sihat? Alhamdulillah. Ramadan je? Masya Allah, syukur. Alhamdulillah. Ni kita dah masuk Ramadan yang seterusnya, nampak sihat, boleh datang masjid. Alhamdulillah. Bang, doakan saya bang, biar istiqamah." Kita doakan dia doakan kita. Itulah yang terbaik. Saling doa-mendoa antara satu sama lain. Itu sebabnya amalan ni kita kena perbanyakkan.
Ada keadaan amalan tak perlu ditonjolkan. Contoh, kita nak bagi tahu berapa banyak kita semayang malam, tak payah cerita. Tapi kalau untuk mengukuhkan kita punya nak kuatkan lagi, nak berlawan untuk buat ibadat, itu boleh. Imam Ghazali kata boleh. Contoh, tuan-tuan ada small group dalam WhatsApp group. Ada 10 orang group kita tu, group yang rapat semua. Yang geng-geng ni suka menderma. Dia letak dalam tu, alhamdulillah hari ni aku bagi makan 2 orang. Yang tu pula jawab, hari ni aku makan 3 orang. Hari ni pula kata 5 orang. Menunjuk dalam grup tu untuk memberi semangat, esok kita nak bagi lagi. Boleh. Ada pula dalam grup tu dia akan tulis, dia akan cakap, alhamdulillah hari ni dapat 3 juzuk, syukur. Yang tu pula kata, alhamdulillah aku dapat 2 juzuk hari ni. Yang ni pula kata 4 juzuk. Jadi dia saling berkejar-kejaran untuk menyiapkan amal ibadat yang sepatutnya. Itu boleh, dibenarkan. Sebab apa? Sebab kita bukan riak, tapi kita nak falyatanafasil mutanafisun. Saling bekerja untuk khatam Quran, saling bekerja untuk solat malam yang banyak. Ada pula kata, alhamdulillah hari ni dapat zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tu 1000 kali. Yang mamat ni pula seorang kawan pula kata, Allah aku tak sempat, aku dapat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Yang tu tak sempat. Jadi dia memberi semangat kepada kawan ni untuk baca yang sama. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita boleh buat, cuma jangan kita menunjuk yang lain, yang tak sepatutnya kita tunjuk. Yang tak sepatutnya tunjuk mana yang bukan kaitan dengan kita. Saya jumpa Haji. Ji, apa khabar? Sihat? Hari ni alhamdulillah dapat baca Quran 10 juzuk ni. 10! Tak pasal-pasal. Mamat ni terkejut pula. Apa pasal kau cerita kat aku? Kau tak ada kaitan dengan aku? Nampak tak? Jadi itu tak boleh. Sebab kita mencerita benda kepada orang yang tak sepatutnya. Tapi kalau kita pada geng-geng kita untuk saling berkejar-kejaran, tidak ada masalah. Macam Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar, dia infak banyak. Umar bagi separuh. Tanya Nabi, ya Rasulullah, berapa Abu Bakar bagi? Nabi kata, Abu Bakar bagi ma yabqa indahu illallah wa rasul. Abu Bakar bagi sampai tak tinggal kecuali Allah dan Rasul. Umar kata, Allah, silap aku. Silap aku tak bagi macam Abu Bakar. Dia dah bagi separuh. Jadi tuan-tuan, boleh untuk kita saling berkejar-kejaran. Tapi untuk semua grup, bukan untuk semua. Jadi insyaAllah, kita buat 3 perkara itu untuk jadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Sebab kalau kita tak buat 3 perkara itu, kita kemungkinan besar akan tersasar dan kita tak dapat menyahut seruan Allah yang Allah kata la'an lakum tattaqun, dengan harapan kamu menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna minkum.